Kat sini, okay, dia ada link embedded. Kalau tuan-tuan puan perasan embed, right? So link embed ni kita boleh copy, right? So sekarang ni tuan-tuan dan puan, jom kita buka CDOS kejap, boleh tak? Lama dah tak buka CDOS ni. Okay. Dah tak ada student tak buka kan? Tak apa, kita buka sikit. Belak. Okay. Video yang kita dah record tadi, okay, tadi saya ambil link embed dia. Betul? Okay, so sebenarnya kita boleh tambah dalam kita punya CDOS. Macam mana kita nak tambah dalam CDOS? Okay, pertama sekali kita turn editing on dekat kita punya subjek. Lepas kita pergi dekat situ, kita pergi add activity. So add activity apa kita nak letak sebenarnya dalam video kita ni? Okay, sebenarnya kita letak page. Okay, kita add. Tajuk dia tadi, contoh saya bagi tajuk adalah test. Okay. Okay, intro sebagai contoh. Seterusnya, okay, tadi link kita dah copy betul tuan-tuan dan puan Okay, kita tekan bawah page content ni, kita tekan bawah. Lepas tu kita tekan button HTML di hujung. Lepas tu kita control V kan dia. Okay, maksudnya kita paste dekat page content tadi. Right. Lepas tu kita save and display. Kita tengok. Wah tak? Alhamdulillah tuan-tuan dan puan Wah tuan-tuan dan puan Okay. Boleh tak yang lain? Okay, tak apa, kita try. Saya ulang balik, tak ada masalah step yang saya buat ni. Okay, kita pergi dekat course kita. Kita turn editing on. Okay. Lepas tu saya tambah lagi satu. Add an activity. Lepas tu kita pergi dekat mana? Pergi dekat page. Kita tekan add. Bagi nama. Bagi description. Dan last sekali, page content ni dekat sinilah kita pastekan dia punya code embed tadi. Boleh tak tuan-tuan dan puan? Kita try dulu. Okey, Loom ni ada orang tanya, ada limit masa ke tak? Okey. Alright Sekejap Okey, kat mana kita nak cari video yang kita dah download? Dua soalan tu. Okey. Right. Sebenarnya apabila tuan-tuan dan puan dah sign in guna akaun Google, tuan-tuan dan puan boleh tekan dekat sini, My Videos. Okay, so My Videos ni dia akan tunjuklah video-video yang kita dah ambil ataupun kita baru ambil. Confirm dia akan edit dekat sini, add dekat sini. So jadi tuan-tuan dan puan boleh tengoklah video tuan-tuan dan puan yang dah ambil tadi. Saya boleh tengok yang ni contoh. Right. Seterusnya. Right. So sama je, right? Apa yang ada konten dalam ni. Dah. Okey tak? Dapat tak yang tanya soalan kat mana video kita dah record? Dapat Okay, buka dekat My Videos, dekat pautan utama Loom tadi. Lepas tu atas ni, My Videos. Right? Okay, boleh ke? Nak embed dalam CDOS tadi, boleh tak? Ke nak kena ulang lagi sekali, tak ada masalah. Kita boleh bantu.
Ulang Boleh, tak ada masalah. Boleh kita dengar dari sini Atikah Okay. Right. Okay, saya ulang balik. Okay, macam mana kita nak embed dalam kita punya kursus sebenarnya? Okay, boleh video tadi tak ada masalah. Terus keluar. Okay, kita add activity dulu tuan-tuan dan puan. Boleh ke activity? Tapi mesti kena turn editing on dulu Okay. Turn editing on, lepas tu barulah kita boleh edit. Dah masuk belum CDOS tuan-tuan? Dah Okay, boleh saya teruskan. Okay, kita masuk kepada course kita. Ini course sajalah. Right. Kita add an activity. Okay, activity apa kita nak buat? Masukkan page. Ni page ni tuan-tuan. Okay, masukkan dalam page. Add. Okay, bila kita nak add ni, kita letak nama. Contoh, intro to bioteknologi pun boleh. Description. Tajuk satu bioteknologi sebagai contoh. Okay, dekat page content ni amat crucial. Okay, pertama sekali show and hide advanced button. Showkan dulu, bagi dia show semua button dulu. Okay, lepas tu perasan tak dekat ujung sekali belah kanan ada button HTML. Okay, kat sinilah kita nak paste coding embed yang video kita buat tadi. Okay, sebagai contoh, saya ambil satu Okay. Share, embed, responsive. Okay, code copy. So sekarang ni di tengah dah copy kita punya code lah. Okay, sekarang ni kita paste dalam ni. Lepas kita dah tekan HTML, kita paste. Right. So bila kita dah tulis nama, lepas tu kita save and display. Bila kita save and display, biasanya dia akan keluar. Ni nampak ni tak keluar ni. Ni apa problem dia ni? Tahniah bagi yang dah berjaya. Right. Ni apa problem tak tahu. Aku try. Dia paste link tapi tak buka. Tak ada masalah, kita copy balik. Kan? Apa beza fixed size dengan responsive ni sebenarnya? Okay. Try fixed size pula. Tak ada masalah tuan-tuan, saya pun masih lagi, saya budak baru belajar. Okay. Kalau salah tolong tunjukkan. Right, tak ada masalah. Kita masing-masing lagi nak belajar, tapi tak apa. Asal ada nak belajar, boleh. Okay. Berjaya pun. Right, tuan-tuan dan puan dah berjaya ke belum? So jadi bila kita dah embed kita punya pembelajaran dalam CDOS, so jadi kita boleh minta student kita datang share, dah tengok, okay, lepas tu dan view. Kat sini kita dapat klik jugalah untuk kita punya assessment. Alright. Boleh ke tuan-tuan dan puan? Boleh Boleh. Percaya tuan-tuan dan puan boleh. Tak ada masalah. Kalau ada masalah boleh kita bantu. Okay, next. Kita pergi kepada useful extension yang seterusnya. Boleh tak? Okay. Apa sebenarnya extension? Tadi macam Dr. Noriah cakap, kalau Dr. Noriah tak dapat bantu daripada jauh, nanti daripada dekat mungkin boleh. Extension ni sebenarnya adalah Google Chrome ni ada banyak tool sebenarnya. Okay, dalam tu. Cik Hairil, gambar ni lah saya punya je gambar yang my video. Dia video yang tu je dia ada. Video je ada. Yang gambar yang you tengah tunjuk sekarang. Okay. Ada kan dekat sini kan? Okay. Dr. Noriah pergi dekat sebelah kanan ni. Ada tak new video? Ada kan? Ada. Okay. Tekan contoh kalau boleh visit Chrome ke apa ke. Boleh tak? Nanti dia akan launch tak application tu? Visit Chrome Store ya tulis? Ya, boleh. Kita tak payah? Tadi dah install dah desktop app? Dah, kalau dah install desktop app, doktor tekan dekat desktop app. Tekan dekat sini. Okay. So dia launch, nampak tak? Ada launch tak? Kita sabar tu. Install balik. Tak apalah, kita datang kemudian. Alright.
Okay, biasanya bila kita tekan desktop app tu, dia akan launch desktop app lah. Okay. Ke dia keluar yang lain? Dia install desktop app balik. Oh. Tapi dah finish. Tapi Cuba dah doktor try install balik. Mungkin dia tadi tak habis install kot. 100% dah gambar tu. Oh, 100% lah. Problem Tapi lah. Loom Pro 14 day free trial dia. Oh, tu lain dia. Tu yang free. Macam ni doktor. Bila doktor tekan install desktop app, mungkin dia baru download saja, tapi kita kena tekan dekat sini. Open. Bila open, barulah dia install. Open dekat mana? Ni. Dekat yang saya ni. Bila kita download tu kan. Kita Ah. open. Doktor try tekan open tak? Tak apa kan, dah banyak sangat dia buka mes ni kan. Okay. Alright. Okay, tak apa. Saya teruskan dengan extension yang seterusnya. Boleh, tak apa, tak ada masalah. Okay. Extension Apa sebenarnya extension ni tuan-tuan dan puan? Okay. So extension ni adalah benda tools yang boleh bantu kita. Yang pertama sekali saya akan share tuan-tuan dan puan adalah extension, nama dia one click screenshot. Okay. Keyword yang kita nak first kali pergi dekat Google muka depan, kita search web store. Okay, kita search web store. Yang pertama sekali ni, yang ni kita open dulu. Okay. Boleh tak tuan-tuan dan puan? Dah boleh buka web store? Sudah Okay. Alright. So dekat extension ni, tajuk dia nama one click screenshot. Cuba kita cari. Okay. Right. Yang pertama sekali one click screenshot. Ni, tuan-tuan boleh ambil yang atas sekali, add to Chrome. Okay. Perasan tak bila lepas kita tekan ada sesuatu download kan? Okay, tak apa, biarkan je. Okay, so sekarang ni dia tengah, dia dah install lah dekat kita. Kalau ada perkataan manage shortcut ni, tuan-tuan dan puan boleh tekan lah. Manage shortcut. Okay, yang ni tak apa. Tak perlu untuk shortcut. Okay. Tapi cuma kena tekan lambang puzzle. Perasan tak lambang puzzle ni? Atas belah star tu dekat address. Okay, cuba kita tekan yang ni dan kita letak pin dekat dia. Okay. Sebenarnya kenapa kita buat yang macam ni tuan-tuan dan puan? Supaya kita senang akses. Nampak tak perasan ada lambang kamera lah dekat sini. Okay. So kalau saya nak ambil screenshot benda-benda yang menarik saya baca kan, contoh lah kan. Okay. So saya hanya boleh tekan contoh, katakan apa Okay. Kita try screenshot yang ni lah. Okay. So ada nampak orang lari dekat situ. Terus dia akan keluar satu paparan untuk kita screenshot. Okay. Tapi yang sebenarnya dulu kita screenshot kita letak dalam pin, lambat tuan-tuan dan puan. Kita pakai benda ni je. So kita boleh crop apa yang kita nak. Contoh saya nak lambang loom ni saja. Okay. So kita apply. So download. Right. So tadi tuan-tuan dan puan tak payah nak pening kepala nak ulang. Tak ada masalah. No problem. Okay. Kita mula balik pada awal. No problem. Daripada ruang kosong ni dulu. Okay. Muka depan kita cari web store. Okay. Lepas saya jumpa web store, tuan-tuan dan puan, klik yang ni. Klik web store. Web store ni adalah macam Play Store dalam telefon tuan-tuan dan puan lah lebih kurang kan. Alright. So dekat sini, application yang pertama saya nak share adalah one click screenshot. Okay. Bila kita dah cari, kita dah jumpa one click screenshot. Cari dekat sini. Ambil yang atas sekali. Yang ada lambang kamera biru. Tekan yang tu. Lepas tu kita download. Downloadkan aja, add to Chrome. Yang ni tak ada masalah. Tak perlu sebarang password admin whatsoever. Tak payah. Okay. Okay. Bila kita dah tambah yang tu. Okay. Cuba kita tengok atas sebelah kanan. Di ruangan address. Ujung dia ada lambang star. Betul? Okay. Kalau betul di sebelah dia tu ada lambang macam puzzle.
Puzzle ni sebenarnya adalah extension lah tuan-tuan dan puan. Tuan-tuan dan puan boleh manage extension tuan-tuan dan puan dalam benda ni. Okay. Kalau tak ada gambar extension tu, kat mana extension saya, Encik Khairul? Okay, boleh, tak ada masalah. Kita search sahaja extension. Okay. Oh. Right, tak ada masalah. Google to find. Oh, dah ada Okay, boleh. Tak ada masalah tu Ria, kita tolong. Boleh cari dalam Google. Navigate Chrome, lepas tu extension in your browser. Okay. Okay, copy yang perkataan yang bold ni. Okay, lepas tu kita Ctrl V. Okay, dah keluar dah. Dapat tak doktor? Okay. Dapat Alright, glad to help. Right. Thank you. Thank you, you're welcome. Okay, next kita pergi kepada okay, bila kita dah install extension tadi mesti kita nak guna, betul tak? Okay, macam mana kita nak guna sebenarnya? Okay, dekat sini kalau ada extension ni tuan puan tekan pin kan dia. Okay, so kalau kat sini ada tak? Tak ada pin, okay, tak apa. Kita on kan aja. Contoh Adobe Acrobat ni saya on kan aja. Okay. So kalau bila dah tuan-tuan dan puan dah pin kan lambang kamera tadi, one click screenshot tadi. So dekat sini tuan-tuan dan puan dah boleh start dah ambil screenshot. Okay. Bagi contoh saya screenshot sini lah. Okay. Saya nak ambil, ini penting juga, kadang-kadang kita nak ambil benda sikit je. Betul tak? Kan? Tapi kita nak kena lambat lah dekat pin. Pakai yang ni je. So, jadi kita nak ambil lambang Google sebagai contoh. Okay, cukup. Dah dapat. Bila dah dapat, kita download. Terus dapat. So yang ni tuan-tuan dan puan kalau nak letak dalam slide, nak letak dalam segala bahan PDP, tuan-tuan dan puan boleh pakai yang ni. Not working dah appear lambang tu. Mungkin. Apa yang tak jadi tu doktor? Kak Syazila. Apa yang tak jadi Kak Syazila? Sorry Awak keluar ni. Okay, alright. Okay, cuba selain daripada page tu, apa kata tuan-tuan dan puan try page lain dulu untuk kita screenshot. Kadang-kadang, contohlah kan, tadi extension tadi saya try untuk screen capture, tak boleh. Sama, tak boleh. Keluar yang ni. Yang mana tu? Oh. Kena enable JavaScript Okay, tak ada apa-apa, tak ada masalah. Kalau yang how to enable JavaScript. Okay, kita try dulu. Mana tahu boleh. Okay, open your computer, open Chrome, open top right, click more, setting. Okay, bagi yang tak boleh, kita try troubleshoot menggunakan sini. Next, kita pergi kepada setting. Dekat bottom, kita akan klik advance. Advance. Ya ke? Setting. Content. Ni kan? Bukan. Content Oh, okay.
Okey. Ada satu button dekat sini. Ada button nama JavaScript. Kat mana nak masuk tu? Okay. Okay, first kali kita masuk dekat setting. Okay, pergi dekat top ujung ni. Kita cari setting. Ramai ke yang tak boleh? Saya tanya sikit. Yang lain dah boleh lah one click screenshot. Okay, second attempt keluar benda yang sama macam Kak Izzah dan Kak Ila. So, cuba one click screenshot boleh pula. Okay. So, mungkin problem dekat JavaScript ni. Okay. So, dekat saya tak ada masalah. So, dekat setting ni, tuan-puan cari JavaScript. Okay. Bila cari JavaScript ni dekat site setting. Dia akan dekat dalam site setting. So, dekat JavaScript ni, tuan-tuan dan puan, make sure allow lah. Okay, jangan ada tak ni. Lepas tu, lepas kita dah set benda ni, cuba kita tutup semua balik Chrome. Kalau nak restart pun tak ada masalah. Lepas tu kita try balik. Alright. Yang lain okey ke? Boleh Okey, yang ada masalah tadi boleh kita try balik tak? Sekejap lagi kita try macam mana, boleh tak screenshot? Okey. Right. Saya ada lagi satu sebenarnya. Nak lagi satu extension tak? Ke macam susah je extension ni? Bagi saya benda ni mudahkan saya lah. Tak apa, saya bagi lagi satu Nama dia small PDF. Pernah jadi tuan-tuan dan puan nak transfer file PDF kepada dokumen? Mesti pernah jadi, betul tak? Kan? Kita nak transfer file PDF ni asal tak boleh edit. Okay, kalau ada yang boleh edit sebenarnya kita boleh transfer dalam dokumen balik dan kita boleh edit, transfer balik dalam menggunakan extension. Okay, tak apa, kita try. Pertama sekali, saya start pada balik. Best tu, betul-betul. Okay, next. Kita pergi first kali ke depan, apa pun terjadi kita nak cari web store, kita cari yang pertama sekali, web store. Okay. Right. Chrome web store, kita tekan yang ni, masuk web store kita balik. Right. Okay. Dekat sini, kita cari extension ni nama small PDF. Small PDF comel betul Okay. Ada tak small PDF tuan-tuan dan puan? Kalau dekat saya ni jangan ambil yang pertama. Yang pertama ni kita nampak benar ni punya 14 aja star dia. So bawah ni kita download yang kedua ni, small PDF. Bukan smart PDF tuan-tuan dan puan Small PDF. Okay, bila kita dah ada ni kita add to Chrome. Okay. Add extension, tak ada masalah. Okay, menjadi screenshot. Alhamdulillah, bagus. Right. So next, kita pergi kepada small PDF ni. Okay. Okay, dia pun dah install. Dia pun dah appear dekat kita punya ni. Okay. Tapi perasan tak, dekat sini, dekat lambang one click screenshot tadi, tiba-tiba small PDF hilang, betul tak? So macam mana kita nak buat? Kita pinkan dia balik. Tekan lambang puzzle ni dan tuan-tuan dan perempuan boleh pinkan dia balik. Nampak? Lepas tu dia automatic keluar. Right? So dekat sini, macam mana kita nak gunakan dia? Right? Macam biasa tekan ni. Okay. Tak ada masalah. Okay, dekat sini dia akan tunjukkan apa yang kita nak sebenarnya. Awak nak apa sebenarnya? Okay, saya nak tukar PDF to Word. Boleh. Okay, kita try. Bentar je. Tengok dulu file. PDF ada. Ni Ada. Okay. Right. Okay, so sekarang ni kita nak contoh katakanlah PDF file kita tukar kepada dokumen, betul? Okay, so sekarang ni saya dah jumpa dah file PDF.
Okay. Okay, saya dragkan masuk dia kat sini. Okay, sekarang dia tengah upload lah. Sabar kejap. Okay, dia tanya kita, apa kita nak sebenarnya? Saya nak convert to Word lah. Okay, tak ada masalah. So sekarang ni kita tengok dia tengah convert. Your PDF is an editable Word now. Wow, ready, set and write. Okay, boleh kita download. So kita tengok. Bengkel e-learning. Okay, bengkel e-learning tadi dalam format PDF betul? Okay. So sekarang dia dah jadi Word lah. Alright. Boleh lah. Sikit-sikit ke walaupun kita nak edit lah kan. Kita cubalah. Okay. Okay. So ni PDF eh. Okay, dah jadi Word. So jadi tuan-tuan dan perempuan boleh edit lah. Okay, boleh nak susah sangat. Okay. Okay, jom kita edit ni. Boleh? Boleh edit, yay. Okay, so jadi kita dah boleh edit lah kita punya PDF tadi. So jadi tuan-tuan dan puan boleh test lah dengan file PDF tuan-tuan dan puan. Upload dulu, drag masuk. Lepas tu dia dah habis convert, baru kita download balik. Boleh ya tuan-tuan dan puan eh? Boleh. Baru tuan-tuan dan puan boleh buat. Kalau yang tak boleh tu, saya rasa kita cuba troubleshoot balik kan. Try dulu tutup balik Chrome ke, try enable JavaScript macam tadi ke kan. Right? Tak ada masalah. Just share untuk kecilkan file PDF, kadang-kadang ada exit limit. Bagus Hidayah Samsu, terima kasih kerana sharing. Okay, Hidayah Samsu kerana sharing, just share untuk kecilkan file PDF, kadang-kadang ada exit limit. Okay, alright, terima kasih. Alright, next. Okay, lagi satu boleh. Sebab saya tahu tuan-tuan dan puan banyak buat kuis, banyak buat test dan sebagainya kan. Okay, sekarang ni masih lagi menggunakan extension. Sekejap last apa terus. Pertama sekali apa kita nak buat? Kalau kita nak cari tadi, of course, web store dulu. Web store. Okay, web store ni last saya share adalah save to Google Drive. Okay, jumpa save to Google Drive. Save to Google Drive ni apa yang dia nak sebenarnya? So dia boleh save web content dan screen capture lah. Yeah, yang ni menarik juga, tuan-tuan dan puan boleh share sendiri. Dan lagi satu saya nak share adalah dekat sini juga, tak apa saya cepatkan aja. Lepas ni sesi Asya pula. Saya tak nak dah terlambat. Okey, saya habiskan sikit je. Google Document Quick Create. Dan Document Quick Create. Okay. Google Document Quick Create ni pun function juga sebenarnya. Kenapa saya cakap function? Sebenarnya dia memudahkan lah. Kita buat kita punya quiz, kita punya form, whatever. So jadinya kita boleh buat terus menerus. Okay. Kita boleh tengok yang ni saya tunjuk dia punya feature dia macam mana. Sebenarnya simple saja. Okay.
Right? So kita pin. Okay. Katakanlah rasa-rasa nak bagi budak buat quiz. Nak pergi sarapan lah. Orang makan lah quiz tu. Okay. So boleh, tak ada masalah. So jadinya kita boleh buat quiz lah. Quiz. Dia pelik tu. Okay, quiz 1 sebagai contoh. So jadi button ni memudahkan anda lah. Okay. Lagi satu, kalau nak buat presentation, boleh, tak ada masalah. Terus masuk ke the presentation, terus je buat online di dalam Google Slide. Right? So bukan saja yang tu, dokumen pun boleh tuan-tuan buat. Nak tulis surat kepada siapa ke, terus direct buka ke sini. Jadi tak ada masalah nak cari kat mana button ni, kat mana, tak payah. Jadi kita ada one stop button ni saja dekat sini supaya memudahkan anda untuk buat new spreadsheet, new dokumen, dan last sekali new drawing. New drawing pun boleh. Jadi feature ni tuan-tuan puan boleh explore sendiri insyaAllah. Kalau ada apa-apa nanti saya akan cuba bantu lagi. Alright. Buat masa sekarang ni saja saya punya perkongsian dahulu. Okay, saya ulang balik. Yang pertama tadi saya try apa? Application Loom. Okay, tuan-tuan puan ingat application Loom. Application Loom ni adalah kita untuk record kita punya screen. Okay. Lepas kita record, saya ajar tuan-tuan dan puan untuk install apa? Google Chrome extension yang pertama iaitu One Click Screenshot. Okay. Seterusnya, yang tadi small PDF, dia convertkan sebarang file PDF anda kepada mana-mana anda nak. Okay, contoh dokumen. Dan last sekali kepada save to Google Drive, yang tu tuan-tuan dan puan boleh explore sendiri, dia boleh direct download gambar yang mana tuan-tuan dan puan cari dalam Google Image dan download terus masuk kepada Google Drive. Yang tu saya tak go into detail. Dan last sekali saya share tadi Google Document Quick Create. Quick Create ni macam saya cakap, dia untuk memudahkan tuan-tuan dan puan membuat dokumen sebagai contoh, buat slide baru sebagai contoh, dan buat form baru sebagai contoh. So dengan hanya hujung jari saja menggunakan extension. So jadi saya akan serahkan kepada partner saya iaitu Puan Asyakirin untuk meneruskan perkongsian pada hari ini. Terima kasih. Jadi daripada saya dah habis kat sini, saya minta maaf lebih kurang salah cakap, berguris hati, yang baik itu datang pada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang tu kelemahan saya sendiri. Okay, tuan-tuan dan puan, saya harap perkongsian saya ni membantulah sedikit sebanyak. Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yes. So, ni. Saya dah jumpa dah. Alright, silakan. Okay, Assalamualaikum semua. Saya akan teruskan sesi perkongsian pada hari ini dengan tips yang seterusnya. Macam mana kita nak buat video PDP yang memerlukan kita menulis atau menerang atau membuat calculation ke apa ke, melukis ke. Okay. Saya tunjuk contoh. Saya masukkan macam mana.
So dia macam ni. Okay, so tadi Carol ada terangkan macam mana nak record slide dengan diri kita sendiri. So next saya akan ajar macam mana nak buat video macam Video Han Academy ni. Tapi yang ni tak ada tunjuk muka lah, kita just tunjuk screen saja. Maksudnya kalau kita ada satu soalan ke, lepas tu kita nak tunjuk calculation step by step. So saya akan tunjukkan cara-cara ni lah. Okay, contoh Video Han Academy. Dan lagi satu adalah cara manual lah, tanpa menggunakan smartphone, kita just record video saja. Okay. So, saya akan start sharing saya punya smartphone dulu. So, mohon tunggu sebentar lah. Nanti kau tengok chat kat sini. Dengar tak suara saya? Dengar. Baik, okey. Saya teruskan saya akan share saya punya phone. Okay. So, saya akan menggunakan apps Liveboard. Okay. Ini. Kalau tuan-puan nampak dekat skrin, saya ada bulatkan Liveboard. Okay, saya gunakan yang ni untuk screen record. Buatlah. Okay. Contoh. Okay. So, senang saja. Nanti bila tuan-puan pergi kat Play Store, kita pergi Play Store dulu. Okay, kita search Liveboard. Itu Liveboard Interactive Whiteboard app. Okay, saya dah install. So, kalau tuan-puan nak try install, boleh je teruskan. So, kalau kita dah install, try open. Nanti dia akan suruh sign up. So, sign up je lah macam biasa, boleh guna email apa-apa pun. So, nanti bila dah sign up semua tu, kita akan sampai ke satu page yang macam saya punya interface ni. So, senang saja. Just tekan create board. Nanti dia suruh pilih landscape atau portrait. Dapat tak? Okay. Boleh saya teruskan? Okay. So, boleh pilih saya ambil portrait. Senang sebab saya malas nak pusing-pusingkan phone saya. Okay. And then kita tekan create. So, dalam Liveboard Whiteboard app ni, kita boleh start recording apa yang kita tulis dekat dalam ni. Memandangkan saya tengah share screen saya tak boleh nak start recording ni sebab dia macam konflik dengan Webex. So, kalau tuan-puan boleh tekan 3 butang yang kat atas ni. So, tekan start recording. So, tekan start recording and then boleh pilih lah nak color apa, pen semua untuk annotation. And then tulislah. Ni guna jari Kalau ada stylus bolehlah try guna stylus. So, kalau nak padam, boleh klik pada pemadam dan tekan clippage macam tu. Okay? Okay. Secara lain juga, antara yang lain juga kita boleh ambil gambar soalan. Contoh kita tekan gambar yang macam image ni. Kita tekan choose photo pun boleh kalau kita nak gambar tu memang dah ada dalam galeri. Kita buka je galeri. Tapi kalau kita nak ambil gambar, at that time, tekan camera. So, yang ni contoh soalan yang saya ada lah. Okay. Okay, so kita ambil gambar. So,
Kalau gambarnya okey, kita tekan right lah. So ada. So kita boleh jawab soalan lah, kita tunjukkan. So masa ni kita tekan macam ni. Kita tekan start recording. And then bila kita dah tekan start recording, kita cakap okay, Assalamualaikum semua. Okay, saya nak ajar macam mana nak jawab soalan ni. If X sama dengan negatif 3, what is the value of X squared minus 1 over X plus 1. Okay, so kita tulislah dalam kerja dia. Make sure kita tekan pen. Over X 2 sama dengan 1 X bla 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 bla. Saya tak tahu dia nak jawab soalan. Okay, clear tak sampai setakat ni? Okey, kalau kita dah habis menerangkan, kita dah siap buat satu video ni, tekan balik butang tadi tu, kita tekan stop recording. Dia akan keluar instead of start recording ni, dia akan tekan dia akan jadi stop recording. Okey, tekan yang tu, so dia akan proses kita punya recording tadi jadi satu video. Okey, saya akan tunjukkan contoh macam mana nak tengok video tu. Tekan balik default workspace ni. Tengok kat bawah ni ada boards. Kalau tekan boards ni, dia jadi picture saja. Dia macam buka balik macam as if picture, dia bukan video. Okay, so ini adalah buat kita. So macam nak tengok video, pergi kat bawah ni. Lambang video ni. So tekan dia. So ini antara video yang saya ada try buat lah. So kita try play satu. Okay. Ni video yang saya ada buat lah. Ni saya main-main je ni. So boleh nampak lah. So dia buat video. So macam mana kita nak ambil video ni masuk dalam kita punya phone atau galeri. So tekan je 3 butang ni. Kita tekan share. And then tuan-puan boleh je share dekat WhatsApp ke, dekat Telegram ke, nak save to you punya Google Drive pun boleh. So boleh download dari situ je lah. Okay. So itu cara untuk buat video ala-ala Han Academy. Ada soalan tak? Takat ni. Alright. Okay. Next ialah so saya nak ajar, memandangkan yang ni kita kena menulis. Bila kita guna jari saya ni dia agak gemuk, so dia macam tak boleh nak kontrol sangat. So saya akan ajar seterusnya lah macam mana nak buat stylus DIY. Saya tak pasti dia ada desktop version ke tak setakat ni, tapi kita boleh je nak Google. Saya check. Boleh kot. Ni ada liveboard.online ni. Bolehlah try Usha. Kalau nak yang guna app PC tu. Saya tak pernah try pula yang apps dekat PC sebab saya fokus nak menulis. Sebab nak buat video ala-ala Han Academy menggunakan jari tanpa menggunakan mouse, sebab nak control mouse menulis sangat susah. Okay. So saya akan ajar macam mana nak buat stylus DIY. Sekejap saya kena share semula video. Okay. So sekarang saya buat paparan video ya. So benda yang diperlukan untuk buat DIY stylus ni, baby wipes.
Okay, ada soalan saya jawab dulu soalan. Nak tulis tu boleh kena dengan digital drawing tab tak? Saya tak ada drawing tab. Kalau nak guna drawing tab, saya rasa better guna dengan PC sebab ada drawing tab lagi senang. Kalau guna dengan PC, yang ni guna phone sebabnya saya memikirkan maybe tak ramai yang ada drawing tab tu. So itu pasal saya ajar yang cara menulis dekat, cara decoding menggunakan smartphone pula. Menjawab ke soalan tu? Sebab saya tak pernah try guna digital drawing tab. Okay, so pen biasa, kapas muka tu. Okay, and then apa-apa dawai yang kita rasa dia boleh lah juga transferkan charge sikit lah. Saya guna dawai ni yang kat kedai kahwin tu, ni hijau. Ini. Okay, so saya akan ajar senang saja nak buat DIY stylus ni. Nanti saya akan tunjuk juga cara menggunakan dia. First, buka pen ni. Okay, so ni boleh keluarkan lah dalam dia ni. So, tinggal ni saja. Okay, so next, ambil dawai tadi tu. Masukkan dia ke dalam pen. Masukkan dia kat dalam lubang. So, dia jadi macam ni. Okay. Nampak tak? Dah ada pen, kita ada dawai kat situ. Right? Okay, sekarang ambil kapas kecil. Kita nak sikit je, tak banyak-banyak pun. Okay, so saya akan cubit sikit je. Okay. So, ni baby wipes tadi. Kalau ada air pun boleh. Kita nak basahkan dia sikit. Okay. Tak nak dia lembab sangat. Basah pula pun kita nanti. Okay, so macam dah ada agak-agak macam dia damp sikit tu, kita bulat-bulatkan dia macam ni. Macam dia, kita nak bagi dia muat dekat mulut pen ni tadi. Pen ni kan ada lubang kan, kita nak dia muat dalam ni. Okay. Alright. Okay, so ni kita punya pen tadi, ni kita punya kapas tadi. So kita cuba masukkan dia kat dalam ni. Tadi pun baru try buat benda ni. Dia kali saya harap-harap yang seterusnya menjadi juga lah kan. Buat juga. Apa dia? Yang dah siap Kejap tak bagi saya kena tengok depan mata. Nampak tak? Saya dah jadikan dia macam ni. Tak ada kapas kat situ, lepas tu ada dawai kat situ. So kita boleh tutup balik pen tu lah. Okay. Selip masuk dia dalam tu atau selip masuk tak tahu lah. Alright. Okay, so saya akan okay. Dah siap DIY stylus ni?
So saya akan share macam mana nak guna dia. Ambil kopi ni. Okay. Okay. Ni phone Nampak? Stylus? Tak nampak? Okay. Jom. Dia keluar muka saya. Sebab saya nak tunjuk macam mana nak guna stylus yang bahan ni. Okay? Okay. Okay, saya buka live bot saya balik. Saya klik satu bot, naik sikit. Kali ni bolehlah saya tunjuk macam mana nak buat video. Nampak tak phone saya? Nampak tak phone saya? So saya tadi dekat live app punya. Jadi saya create satu bot. Orientation dekat handphone punya screen okay tak? Maksudnya macam terbalik ke apa? Kita create. Tadi saya tak dapat nak tunjuk macam mana nak start recording kan. So, kita buka start recording. Start now. Menggunakan stylus ni. Kan saya dia ada macam ni. Lepas tu saya tak pegang phone betul-betul. Tangan saya pun tengah menggigil tu yang buruk. Okay. Tapi konsepnya boleh lah untuk setakat lepas nak tulis benda-benda macam ni. Dia menggunakan jari dan akan jadi agak besar lah. Okay. Kalau kita buat sendiri ni, kalau ada stylus sendiri pun okey juga. Yang ni adalah alternatif untuk yang dia tak beli stylus lagi lah. Okay. Okay konsepnya. Okay. Kalau tak ada pen macam ni, kalau tuan pun ada metal pen, kan macam pen paku, pun tak payah guna dawai. Ambil je kapas, basahkan dia sikit, sumbat je kat depan. Okay. Sekejap, air tak cukup. Oh, sekejap. Balik pen. Kalau ada metal pen ni lagi senang lah sebenarnya. Dawai tu pun tak kacau. Kita kena ada dawai tu boleh guna sikit kan. Kita nak cover daripada jari ke kapas yang agak-agak basah sikit tu. Okay. Okay. Ada soalan tak macam mana buat DIY stylus ni? Maksudnya apa? Dia apa-apa screen phone pun boleh?
Kalau melainkan memang ada stylist ke apa ke, tak ada masalah, boleh guna stylist Samsung tu sendirilah. Okay, so tadi saya tengah recording. Tak tahu. Okay. Belum. Sekejap. Share screen tu mana? Okay. Aduh, tak ni. Okay, saya tunjuk semula lah. Okay. So saya just nak tunjukkan. Oh, okay. Tak. Ini. Okay. Maaf semua. Saya hang. Alright, hello? Okay. So, quick. Baik, saya start balik Maaf semua tentang tadi. Okay, so saya buat baru. Saya just nak tunjukkan macam mana nak start dengan stop recording saja. Sebab tadi saya tak dapat tunjukkan sebab saya tengah share screen. Okay. So create board. Okay. Nampak tak buka? Oh, tercabut. Let's start recording. Start now. Saya ajar. Tekan ni. Stop recording. And yes. Alright. Itu saja untuk live. Okay, ada soalan tak untuk live board ni? Share screen dulu lah. Semua orang macam dah last. Okay. Macam mana nak view balik? Okay. Okay, boleh pergi dekat live board. Nampak tak default workspace? Dekat live board punya.
Dekat Livebot punya interface tu. Share dulu. Okay. Saya share screen saya balik lah sebab nak view balik video kan. Okay. Saya tutup tab. Dah sekarang tak share pun. Okay. Alright. Screen. Okay. Sebentar saya share screen saya balik untuk semua orang. Okay, nampak tak? Okay, so nak tengok balik video yang kita dah record. Pergi dekat Livebot ni. Tekan default workspace. Kat bawah ni ada gambar video. So tekan yang tu. So video kita ada kat sini. Okay. So macam mana nak copy dalam kita punya simpanan. Tekan share. Boleh masukkan terus ke dalam Drive. Google Drive. Okay. Contohnya Drive saya ni under Gmail saya. Bolehlah rename. And save. Nanti dekat Google Drive dia akan keluar lah. Okay, ada soalan lain tak berkenaan Livebot? Atau DIY stylist tu? Kalau tak saya nak teruskan. Saya akan teruskan dengan nak tunjukkan macam mana nak buat manually. Kalau kita ada kertas A4, paper. Macam ni lah. Okay, macam ni. Yang ni simple saja. Saya just akan tunjuk video je lah. Okay. Baik. Lepas tu baru kita akan masuk ke Canva. Okay. Okay. Ni adalah cara-cara nak set up macam mana kita ni pun kau. Okay, kalau tuan-puan ada phone stand tu yang macam ni, so just letak je phone. Okay, setkan buka video. Okay, letakkan dekat tempat yang tinggi macam saya ni, saya just letak buku je lah. So kalau ada stand yang macam Cik Keril punya ni pun bagus juga lah sebab dia boleh mendata macam tu. Okay, so just letak je paper dekat bawah mana tu. And then boleh lah start record video. Kita tekan record. Tekan video, tekan video. Net, record. Tak lepas dah. So nak buat macam mana kalau kita tak ada phone stand macam ni? Okay, sekejap Cik Kira akan tunjukkan. Okay, so ada dua macam ni. Saya ambil dua buku macam tu. Lepas tu kalau ada pembaris ke macam saya gunakan chopstick lah. So letakkan dia macam tu. So paper boleh letak kat bawah lah.
Make sure ada ruang yang sesuai lah, cukup untuk masing-masing punya tangan nak menulis kat situ. Okay, tekan record before tulis. Dah record kan? Okay, and then stop. Alright, tu je lah. Ada soalan tak berkenaan yang ni? Okay, maaf lah dia macam tak berapa flow sangat perkongsian yang ini sebab menunjukkan cara-cara. Baiklah, saya akan teruskan dengan tunjukkan macam mana nak guna Canva buat, kita dah buat video tadi kan, kita dah ada video PDP kita. So macam mana nak buat intro menggunakan untuk video kita tu. Maksudnya kat depan tu macam nak tulis tajuk, nak tunjuk muka kita ke. Benda-benda macam tu lah. Okay. Alright. Ada soalan tak yang tadi? Tak ada kan? Kalau tak ada, saya teruskan dengan share skrin saya dekat PC pula. Okay, so kita boleh tutup YouTube ni. So saya nak ajar macam mana nak buat intro video supaya kita boleh mergekan dengan video PDP yang kita dah buat tadi. Okay. Right. So, apa? Alright. Okay. So, kalau masing-masing pernah dengar Canva kan? Pernah. Okay. So, selalunya orang guna Canva untuk design poster, untuk design prints lah. Maksudnya 2D punya flyers ke, card ke, apa pula. So, sebenarnya Canva sekarang dia dah ada function untuk buat video Semua orang nampak kan saya punya paparan PC? Okay. Okay. So, kita pergi ke video. Okay, maaf. Okay, so dekat paparan video ni dia ada macam-macam. Kita ada video. Dia ada sekejap Okay. Okay, dekat video ada animated social media, YouTube intro, Facebook video. Okay, so ada macam-macam lah. Yang saya akan guna adalah in-stream video ad. Okay. Okay, so saya akan pilih yang ni lah. So dia ada dua pilihan. So kalau kita tekan play kat sini, so video dia simple je, dia just benda ni je yang animated. Kalau yang ni pun sama je saya rasa. Nampak tu? Tu gambar tu. Gambar tu animated tengok Dia very quick punya animation. Simple je. Okay. Okay, kalau kita tengok contoh yang lain. Contohnya. Okay. Alright, saya nampak tu. So dia simple animation lah. So kita boleh buat gunakan Canva tanpa download apa-apa software lain lah. So saya patah balik, saya nak gunakan yang ni. Okay. Nampak semua, so saya akan pilih yang ni. So ni gambar Canva, kalau dia ada
watermark macam ni maksudnya kena bayar lah. So kita buang je lah dia. Okay. Right. So sekarang kita akan cuba upload gambar kita sendirilah. Alright. So ni gambar yang saya ada. Ni. Okay. So dia ada background. So kita tak nak background ni. So kita kena cuba buang background tu dulu. So tuan-tuan boleh pergi dekat remove background. Search dia. Dia dekat first kali dekat Google tu. Okay. So dia kata upload image atau drop a file. So you go back to the folder. Okay, kita cari balik gambar kita tadi. Okay. So kita drop je dekat sini. Okay. So dia akan tolong buangkan background kita lah. Tadang. Okay. Sini So, kita download. Download high resolution ni tak boleh pasal yang tu dia macam yang pro ni lah, kena ada kredit. Okay. Maybe kena sign up baru dapat lah. Tapi saya tak buat yang tu lah. Saya rasa memadai, kita ambil yang biasa saja. So download that one. Okay, kita dah ada gambar yang tak ada background. Kita bagi balik dekat Canva. Pergi balik, pergi dekat belah tepi ni kita punya navigation bar. Pergi ke uploads. So kita drag dia masuk. Okay. Setakat ni okay semua? Alright, so kita akan drag dia ke sini. So ni kiranya muka semua orang lah. Okay. So macam mana nak bagi dia nampak macam lawa sikit kot, macam atau ada efek-efek ke apa ke. Right, so kita boleh buat, kita boleh copy dia. Dan kita paste dia. Dia ada dua. Okay. So satu kat depan, satu kat belakang. So kita letak yang ni, some effect. Sekejap mana saja effect. Okay, effect sorry. Kat sini. Right, so kita ada, kita nak ambil violet kat sini. Macam masuk sikit. Maksudnya macam tu. So dia ada shadow. Kalau rasa macam nak lagi banyak, bolehlah copy and paste and layerkan dia. Bagi dia nampak macam shadow macam tu. Okay. Okay, so sekarang kita masukkan tajuk. Jadi kita, contohlah kita ajar what is biotechnology. Kan? Okay. Letak sini. Okay. Tekan delete saja. Kalau tak nak tekan delete, klik pada benda tu, just tekan kat tong sampah lah. Delete. Okay. Right. So kalau kita nak buat teks ni saiz dia besar, pergi dekat sini saja. Besarkan saiz. Pinch balik dia. Dan macam tu. Besar satu. Okay. Macam tu. Kalau kita nak kecilkan, okay, kita nak betulkan spacing dia. Sebenarnya between letters macam ni, nampak? Dia kan nak jarak sikit, dan leave sorry. Okay. Okay, line height means dia atas bawah macam ni. Okay. So, rapatkan sikit. Alright. And then, kalau kita nak buat shadow. Cara buat shadow ialah copy and then saya paste. Saya biarkan dia ni warna maybe. So, yang ni saya colourkan dia warna lain. Okay. So, kita blendkan dia macam tu. Okay.
Macam tu. So jadi shadow lah. Alright. Okay, so basically ni je lah sebenarnya simple ways untuk edit video template yang ada dekat Canva. Just main-main dengan dia punya apa aja yang dia ada. Kalau kita nak letak elemen contohnya, dia ada stickers yang animated stickers jugalah. Kita boleh letak jugalah. Contoh, maybe nak bagi dia lawa sikit, maybe kita boleh hapus ni. Kalau kita nak balikkan ni. Tekan position. Kita tak boleh terbalikkan dia. Just memang macam ni je lah. So ni boleh pusing-pusingkan dia. Okay, macam tu je lah. Right, use by technology. Okay, and then ada banyak benda lah boleh. Nak stars ke, nak flowers ke. Search je lah dekat situ. So akan ada stars yang stickers macam ni, elemen yang tak ada animation. Ataupun dia ada stickers yang ada animation lah. Semua ada kat bawah ni kot. Okay, ada soalan tak berkenaan Canva? Sebab saya memang fokus untuk buat video introduction sajalah. Okay, kalau dah ada video macam ni, apa yang kita boleh buat ialah nanti kalau tuan-puan nak tambah nama ke apa ke kat sini boleh lah. Tambah just add text saja. Pergi text, ambil text yang tuan-puan nak. Yang ni lah kan. Macam tu. Tukar nama. Okay. Besar sangat. So kita kecilkan saja. Ni kita boleh pandu je. Alright. So dah siap. Nak try play boleh. Kita download. Jadikan dia MP4 video. Tekan download. So while it's downloading, kita tunggulah. So kita boleh mergekan dia guna apa-apa software lah. Hari tu saya rasa Puan Halina ada ajar menggunakan InShot. So boleh ambil MP4 ni dan mergekan dengan video PDP yang macam Khairil dah ajar tadi. Ataupun yang style Han Academy tu. Okay. And then kita boleh embed dia dalam CDOS atau kat mana lah yang kita guna Google Classroom ke apa ke. Kalau Google Classroom kena ni. Kena letak S-Link atau YouTube. Alright. Sebenarnya yang Canva, perkongsian saya sampai sini saja. Ada soalan tak berkenaan Canva sebelum kita teruskan ke penutup dia? Okay, nak view ke? Okay, kita view lah. So ni video yang kita buat tadi, intro video. Okay, so kita boleh mergekan dia. Guna apa-apa lah, Windows Movie Maker pun boleh mergekan dengan video PDP kita tadi. Okay. Right, so sampai situ saja berkenaan Canva. So kita pergi semula ke kita punya slide. Okay, saya nak buat aktiviti sikit lah kalau perempuan sudi. Boleh tak download Metaverse mobile app. And then bila dah download Metaverse mobile app ni, dia logo dia macam ni . And then tolong scan QR code ni.
Dah ke? Okay. Okay, kalau dah download Metaverse, boleh scan QR code yang ada pada skrin. Dah. Okay, dan boleh buat aktiviti yang ada lah. Jadi saya boleh tengok siapa yang dah buat. Dan pergi ke sini. Oh, sorry sebab tengok semua orang dah QR code kan. Betul. Right. Okay. Aja aktiviti dia tak lama, just nak tengok participation semua orang. Semua orang dapat scan ke QR code ni? Nanti dia akan buka melalui apps Metaverse. Kena jawab 2 soalan. And then ada satu aktiviti yang dia suruh buat dekat lepas dapat jawab soalan tu dengan betul. Baik. Baik. So, selfie anda semua ada dekat sini. Terima kasih sebab join bengkel saya dan bengkel Khairil ni. Maaf sekiranya ada kekurangan. Okay. Ada soalan lain tak? Sebelum kita orang akan ke slide seterusnya, akan ada satu lagi QR code untuk ataupun nanti kami akan post dekat Sembang dan Santai lah attendance untuk bengkel ni. Okay? So, saya biarkan macam ni lah sampai tanpa ada masalah ke buat aktiviti tu? Gambar kau. Kalau pakai handphone nak scan QR Mhm. macam mana ya? Kalau pakai handphone? Yep. Oh, sebab tu orang guna handphone sebab saya assume semua orang guna PC. Betul tu. Tak boleh klik. Kalau tak saya buat dia clickable icon. Kalau guna phone tak dapat lah kot sebab saya kena bagi link dia. Kejap saya cek link dia. Sekejap, saya share dekat chat. Dia guna Webex pun. Okey, bagi yang menggunakan phone boleh klik link ini. Okay, siapa yang menggunakan Webex dekat phone boleh klik link ini untuk buat aktiviti tu. Terima kasih sebab bertanya. Saya terlepas pandang yang ni.
So ada apa-apa masalah lain tak? Okey, terima kasih semua. Nampak dah muka semua orang happy-happy je. Tu Daya je, kenapa masam? Kita boleh tak nampak semua muka orang yang join ni. So, walaupun kita tak jumpa depan-depan, kita bolehlah nampak muka semua orang eh. InsyaAllah nanti kalau ada lapangan kita orang akan ajar metaverse pula. Okay. Okey lah. Kalau macam tu habis dekat sini sajalah. Kalau dah tak ada apa-apa soalan, terima kasih sebab sudi mendengar bengkel kita orang ni yang tak seberapa ni. Minta maaf sekiranya ada kesilapan dan kekurangan. InsyaAllah kejap lagi dekat Sembang Santai saya akan postkan attendance punya form. Okay? Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjamu, selamat menunggu waktu lunch lah. Bye. Dah habis. Thank you. Congrats. Oh ya ke?